Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak share cara upload produk dekat Lazada. Sebab ada yang tanya macam mana nak upload produk. Biasanya kalau saya upload produk, saya cuma pakai dekat website je. Saya jarang pakai apps. Macam kalau Shopee kita pakai apps kan. Tapi kalau Lazada ni saya lebih suka pakai seller center dia. Ni tengok kat sebelah tepi kiri ni, dia adalah info lah yang apa yang kita patut buat, apa yang kita nak buat. So kita ada produk, mula kita tekan manage produk. Okay. So dia akan keluar produk overview. So ada import, export dan sebagainya. Tapi saya tak pakai dulu ni, saya ni masih kuno lagi. So, kalau import ni kena dapatkan dia punya file lah. Cara nak buat ni kena belajar lah cara dia. Okay. So kita terus pergi kepada add new. So bila kita tekan add new ni, dia akan keluar. Sekarang ni kalau tengok dia punya interface ni, dia lebih kurang sama dengan Shopee je. So kalau you all dah biasa dengan Shopee, supposedly lah dia tak berapa kompleks sangat lah dengan Lazada ni. Cuma nanti untuk upload produk, dia ada dua cara. Okay. Satu pakai Lorikit, satu lagi manual. Manual tu kita macam teks lah. Yang tu macam Shopee sikit. So Lorikit ni kita boleh buat macam kita punya brochure lah. Okay. So kita just testing sahaja. Saya tak ada apa nak tambah. Nanti saya akan tunjukkan yang lain. So untuk testing, kan saya selalu jual Quran ni, so saya letak Quran sajalah. Quran Asik. So macam biasa dia akan keluar lah suggestion dia. So sama ada you all boleh pilih suggestion dia, ataupun boleh pilih sendirilah. Boleh pilih sendiri ni, bawa kat sini lah, dia akan keluar. So kalau ini saya pakai suggestion. Okay, dia akan keluar macam ni. So kalau you all ada video nak share kan, you all masukkan URL je. URL ni maknanya dari mana you all dapat. Kalau you all ada YouTube lah, biasanya saya akan ambil daripada YouTube. Okay, saya akan masukkan YouTube punya link. Pergi kat YouTube, ambilkan YouTube punya link. So ni je lah YouTube link. Saya tulis je dulu, nanti kita boleh buang. So brand apa boleh masukkan. Let's say tak ada brand, tulis je no brand. Macam Al-Quran ni dia perlukan ISBN dan sebagainya, saya letak kosong saja. So kalau boleh, isi sebanyak yang mungkin lah. Color, family dia, year, yang mana boleh lah isikan. Sebab apa? Sebab kadang benda ni dia akan buatkan search bagi produk kita tu lebih details lah. Kalau dia orang nak cari something yang lebih detail kan, dia orang boleh produk kita akan dapat cari yang lebih. So kalau kita tahu author dia siapa, apa semua tu, kita letak. Kalau tak ada info, just kosongkan sajalah. Okay, ini kita ada detail description, kita ada short description, ini kita ada long description. Short description ni biasanya benda yang kita nak highlight. Contohnya macam kalau short ni biasanya kita pendek-pendek je. Okay, Al-Quran terjemahan 6 color. Okay, contohlah. So just bagi summary saja. Okay, ini yang ni long. So long ni lah kat mana kita nak letak gambar ke, kita nak letak info-info yang untuk buat customer ni faham apa yang kita nak sampaikan, apa USP dia, apa dia punya keyword dia selain daripada summary kan. So kalau dekat Lazada, sebaiknya anda pakai Lorikit ni. Sebab Lorikit ni dia akan dapat dia lebih menarik perhatian, dan Lazada lebih suka seller yang pakai Lorikit. So Lorikit dia macam mana? Dia macam satu brochure lah saya kata tadi kan. So dia dah siap template lah.
Okey, sama anda boleh pilih saja dekat sini template dia. Okey, pilih saja ataupun anda nak pakai kosong ke. Okey, kita nak tengok contoh. So template ni awak just ikut je. Let's say mana yang biasa. Biasanya saya tak pakai pun yang ni. Saya biasa buat sendiri. Contoh saya buat manual. So bila saya buat manual ni, dia akan jadi kosong. So terpulang pada anda nak letak gambar dekat mana, teks dekat mana. So untuk manual, kita boleh letak teks, kita boleh letak image, table, templates, ataupun kita boleh copy je decoration. Okey, semua ada. Macam kalau saya dah ada banyak produk kan, so saya dah ada glory kit yang dah siap. So kalau let's say untuk kategori jam ni, contohnya inilah produk jam. Jam ni saya ada 4 jenis, 4 design. Tapi info dia sama je. Cuma nanti saya tukar-tukar je. Nak tukar color ke, nak tukar gambar lain ke kan. Saya boleh copy je and then kita just tukar saja. Contoh macam tadi saya pilih Al-Quran. Okey, ni Al-Quran. Copy this decoration, apply. So bila saya apply, dia akan terus keluar info tu dekat kita punya glory kit yang kosong. Dia akan terus keluar. So kita tak perlu dah susah-susah nak buat dari kosong lah. Okey, sudah siap. So apa yang kita nak buat je lah, kita ubah je gambar ni. Let's say gambar dia gambar lain, kita ubah. Kita klik dekat situ. Kita boleh tukar lah, kita nak delete ke, nak duplicate ke, nak upload new ke, boleh, tak ada masalah. So inilah cara kalau kita dah ada glory kit yang lama lah daripada produk lain. Tapi kalau kita first time nak masukkan, kita tak akan ada lah copy decoration ni, dia akan jadi kosong. Okey, dia akan jadi kosong. Back to square one lah, kosong. So kalau kosong maknanya kita kena masukkan dia punya info tu sendiri. Okay, alamak dia dah save. Okay. Kasi dah masuk. Kita delete lah. Contoh lah Contohnya, biasanya awal-awal saya akan letak gambar. Tu pulang pada anda nak letak gambar ke, nak letak teks ke, nak letak table ke. So cara andanya ialah anda tekan ni, tambah ni, dan masukkan ini, masukkan gambar atau masukkan teks. Contohnya saya nak masukkan gambar. Dia akan tulis ke bawah. Ini kalau saya tekan ni, dia akan delete habis lah. So tak ada, kosong. Cara dia kita add je. Mana kan lepas pergi kat bawah, saya malas nak kosongkan. So bila kita tekan tadi gambar, anda tekan kat sini, dia akan upload new. So anda boleh letak apa-apa gambar yang anda nak berkaitan dengan ni lah, produk tadi. Dah masukkan gambar. Lepas tu anda nak masukkan lagi teks, dia akan berada dekat bawah. Jadi anda tengok gambar ni kecil je kan. Balkis, tolong buka pintu ni semua, pasal panas ni ya.
Kucing tu buat keluar. So, macam gambar ni anda tengok dia tak lengkap kan. So, anda boleh besarkan dekat sini. So, bila anda besarkan, dia lengkap lah. So, anda nak ketengahkan ke apa ke, so anda boleh sesuaikan kemudian. So, teks ni pun, kalau rasa macam tak cukup, 200 ni kecil, so taklah 600. Kan? So, dia akan besar lah, dia akan jadi besar. So, anda masukkan apa-apa teks, copy lah dari mana-mana. Info teks tersebut. Dan masukkan. Contohnya lah, saya masukkan je lah balik, saya nak tunjukkan. Ini saya copy. Khaira, jangan buat kucing. So, anda masukkan teks segini. So, dia akan keluar. So, kecilkanlah tulisan tu semua. Adjust lah, adjust balik. Supaya anda pun boleh baca. And then tengok semula. Macam mana tulisan dia tu lebih ke kurang ke. So, kalau tengok ni, dia tak cukup. Jadi, kecilkan balik. So, 24 ni mungkin besar. So, buat 14. So, 14 macam ni lah. So, kita yang adjust. Kita yang buat sendiri, so kita adjust sendirilah. Kalau rasa tak cukup, ni boleh besarkan lagi. Boleh kecilkan lagi. So, bila dah siap, contohnya, saya nak masukkan info je. Kalau anda nak tambahkan lagi gambar ke apa kan, anda boleh tambah je. Tekan je dekat sini. Okay. And then tekan save. Tekan save. Slow sikit internet saya ni. Nanti akan keluar lah kat sini. Nampak tak content score ni? Content score ni ialah bila kita siapkan setiap satu yang dia nak, kan, info-info yang Lazada nak, dia akan tak skor sini. Kalau boleh capai 100 lah. Kalau tak capai, nanti dikira macam produk kita ni kurang menarik perhatian. Lazada pun dia kurang suka lah nak promote kita punya produk ni. So, isilah what in this box. Satu Al-Quran. Isi semua. And then, price and stock. Letak gambar. Okay, ni gallery. Saya tak upload lah. Saya tak isi gambar. Okay, contoh. Dia minimum letak minimum dia nak 3 gambar. So, paling kena ada sekurang-kurangnya 3 gambar. So, tak je lah 3 gambar. Taklah gambar yang sesuai. Kalau anda rasa gambar tu banyak, anda boleh letak dekat lorikit ni tadi lah. Yang mana yang detail dan sebagainya. Kalau rasa nak tak video lebih baik, letak video. Sebab benda ni semua akan menarik perhatian customer kita. Sebab apa? Bila diorang nak beli something, diorang faham. Diorang nak dapat apa yang diorang beli tu kan. Kalau letak gambar satu je, macam mana? Mesti orang nak tengok gambar lagi. So, that's why kalau dekat Lazada, minimum dia 3 gambar. Kalau dekat Shopee, 1 gambar tak ada masalah. But here, you kena letak minimum 3 gambar. So, and then ni availability, price. So, nak letak price. Contoh tak. Terus, 1. Kalau let's say ada discount, suruh buat kat sini lah. Ni discount. Contohnya, okay, discount RM90. Start date today.
Okay, sampai bila? Okay, sampai next month. Okay, so tekan confirm. Dia akan jadi macam ni lah. So, kuantiti berapa seller SKU ni untuk memudahkan kita nak dapat order nanti. Kalau kita tak letak seller SKU ni dengan lebih jelas, nanti kalau dapat order, kita jadi mungkin sedikit confused lah. Jadi, bila anda dapat order nanti, contoh bila anda dapat order dekat Lazada ni dia memang bagi saya leceh lah, saya tak suka sangat. Macam kalau dekat Shopee, dia terus ada gambar kan. Dekat Shopee terus ada gambar. So, kita tahu customer ni order apa, produk apa kan. Tapi kalau dekat Lazada ni tak ada. Jadi kalau SKU anda tu anda letak merapu-rapu, letak nombor lah dan sebagainya. Jadi anda mungkin boleh tersilap uruskan order, lagi-lagi kalau order banyak. Internet saya dah semalam, sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi saya nak tunjukkan lah apa kekurangan yang ada dekat Lazada ni. Okay. Mana yang anda tengok dekat sini tak ada pun tulis apa produknya. Kita cuma tahu harga, cara bayar diorang, pending days, normal type. Tak ada pun info produk apa. Kan? So kalau nak tahu, anda akan tekan dekat sini. Tekan dekat dia punya order number. Lepas tu nanti barulah anda tahu. Oh, rupanya dia order kolam. So ni adalah seller SKU dia. Kalau let's say anda tak letak seller SKU dia apa, nombor-nombor dan satu hal anda nak cari apa benda pula produk tu. So seller SKU ni lah memudahkan kita untuk kita tahu yang mana satu. Okay, so yang ni saya letak Al-Quran A6. Contohnya yang ni tak ada colour, cuma ada satu colour je. Contohlah satu colour ataupun random. Jadi tak perlulah banyak. Kalau tak anda kena tambah lagi lah. Let's say ada dua colour, ada dua jenis. So copy fullest. Tak keluar pula. Dia kalau tak keluar ni maknanya kita tak ada pilihan. Bermakna kalau dekat Lazada ni bukan semua produk boleh buat variation. Itu kelemahan dia. Macam untuk Al-Quran, saya tak boleh buat variation. Nanti saya akan tunjukkan produk lain yang ada variation. Variation ni lah di mana kita boleh pilih colour ke, kita boleh pilih size ke. Maknanya customer boleh buat pilihan. Tapi untuk Al-Quran, so far saya jual dekat Lazada ni, saya tak boleh buat. So customer kena check dengan saya sendiri untuk beritahu dia nak colour apa, colour pink ke apa kan. Dia kena check, saya nak colour scan. Kalau tak, kita bagi sekadar random saja. So shop SKU tak boleh. So text mesti set default. Kemudian anda isilah servis apa benda yang ada. And then package weight dia berapa? Let's say 0.8. So dimension ni dia wajib letak. Biasanya saya main hentam saja. Okay. Kalau anda menguruskan pos sendiri dan barang tu jenis yang barang berat, so anda perlu letak dengan detail. Jadi kalau barang anda adalah barang yang ringan, yang anda sendiri pun tahu nilai dia tak besar. So far saya memang letak je suka hati. So view lagi, dangerous good, none. So dekat sini skor saya lah 75% saja. 75%. Dia kata admin
3 image. Padahal kita letak ni. Apa lagi yang tak cukup tak? So, letak lagi gambar. Okay, ikut saja. Confirm. Tapi dapatkan dia sampai ke 100 lah. Okay, so saya dah masukkan. Dia masih lagi tak terima. Add trimming for each variation. Kalau ikutkan ni tak ada variation. So saya ignore je lah dulu. Saya ignore dulu. So nanti untuk you all, bila kalau boleh isikan, macam kita dah pun letak ni tapi requirement ni tak ada. Okay. So yang penting kita isi apa-apa yang perlu kat sini. So okay. Tapi pun tak dapat. Alright. So tekan submit. So bila tekan submit, dia akan keluar lah publish successful. Okay, jadi bila dah siap, tekan done. Dia akan bawa kita balik ke tempat produk kita. Okay, jadi dia akan ambil masa sebelum dia berjaya di publish. So kalau dah publish, dia akan jadi macam ni, dia akan jadi warna biru link. Selagi dia belum publish, dia akan warna hitam ni, kita tak dapat lah. Nak tekan tak dapat. So masih lagi visible dia macam ni. Jadi saya nak tunjukkan yang ada variation. Untuk variation ni, yang saya ada ialah jam lah. Contohnya ni yang tengah Kibla BB Pink ni live variation dia. Jadi saya pergi dekat edit details. Saya nak tunjukkan kepada anda semua. So bila macam kalau untuk kategori jam ni, jam tangan, dia ada variation. So bila ada variation, dia ada pilihan lah, customer boleh pilih nak buat nak color apa. Untuk jam ni pilihan dia ialah color. So kita pergi price and stock. So kalau say kita ada, saya ada berapa? 6. So saya ada color putih, saya ada color biru. So anda kena upload setiap variation ni ialah gambar-gambar. Semua kena upload. Dia tak ada macam Shopee tu satu gambar. Kemudian kita just update warna je kan. Tak ada. Jadi kalau untuk Lazada ni dia agak leceh sikit. Sebab anda kena pastikan semua ni ada gambar. Kalau tak nanti dekat dia punya contohnya grey black ni tak ada gambar-gambar dia. Nanti customer tak boleh nak pilih. So bila kita pergi ke bawah, ini ialah color yang ada, yang saya dah setkan. So ni punya price, dia punya special price, quantity, dia punya sale SKU, dia macam ni lah. Ni shop SKU dia. Okay, so anda tekan submit sahaja. Okay, jadi apa yang kita nak tengok selepas tu ialah apa jadi dengan kita punya order, kita punya produk bila dia dah berjaya publish. Contohnya kalau macam ni dia ada pilihan kan. So saya klik kat sini, dia akan tunjuk macam mana paparan dekat Lazada. Jadi ini ialah variation. Anda tengok ada grey black, ada black black screen, white lah, pink lah. Ini cara dia. So yang ini ialah cover poster untuk produk ni.
dan gambar-gambar yang kita dah letak dengan testimoni. So untuk lori kit tadi, lori kit ni dekat bawah. So ini adalah lori kit kita. Dia tak boleh nak copy pun. Dia tak nak copy. Okey, boleh, sorry. So dia macam ni. Inilah info yang kita dah letak tadi lah. Info-info kita dah letak tadi. Okay, kalau boleh letakkan semua info yang ada, letakkan dekat dalam ni. Jangan tertinggal, jangan termiss, jangan tersilap. So isikan dengan baik. Dan bila dah jadi macam ni lah. Okay. Dah. So kalau yang tadi tu kita tengok dia dah approve ke belum. So belum lagi. Biasanya dekat masa dalam beberapa jam lah. Paling lama pun 24 jam. Tapi biasanya jarang sampai 24 jam. Jadi itulah cara untuk kita add produk dekat Lazada. Jadi semuanya dah tersedia. Cumanya dia sedikit leceh. Tapi itu adalah cara lah bila kita berada kat tempat orang ni. Kita kena ikutlah cara orang kan. Macam ni Lazada macam mana cara dia. Shopee macam mana cara dia. Jadi saya harap tutorial hari ni dapat bantu anda semua. Kalau ikutkan dari apa yang saya tunjukkan ni, dia senang saja. Macam video URL tu anda ambil je daripada YouTube. And then let's say kalau tak ada variation, anda terpaksa buat satu per satu. Contohnya color pink untuk satu order, satu produk warna pink, satu produk warna biru. Tapi kalau ada variation, kita hanya submit saja variation tu, biar buatkan dia punya perbezaan lah untuk color-color tersebut supaya customer betul pilih. Sekiranya tidak ada variation, anda kena buat satu produk, satu color. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk hari ni. So kalau ada apa soalan, just drop aja kat komen bawah ataupun boleh WhatsApp saya. Alright. Jadi bila mana saya free tu, saya akan jawab lah dekat YouTube. Ataupun anda nak cepat, anda boleh tanya saya saja. Ataupun baca dulu step by step kat mana saya terangkan dekat blog. Jadi kalau dah baca, dah tengok dekat video, so insyaAllah lah anda boleh terus buat. Tak perlu nak takut-takut, dia tak ada apa sangat pun. Dia paling tak pun dia tak lepas je. Dia jadi fail lah, So kita kena upload semula. Jadi kalau dia tak fail, dia akan tak lama tu nanti QC check, dia akan approve lah. So bila dah approve, dah boleh lah share dekat kawan-kawan semua. InsyaAllah terus ada carian lah. Okay, saya rasa itu saja. Okay, terima kasih kerana meluangkan masa anda. Okay, selamat berniaga di Lazada. Assalamualaikum.